Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tahun 6, bidang akidah beriman dengan sam'iyat. Perhati dan fikirkan. Ada syurga, sirat, neraka dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh sam'iyat. Tahukah kamu erti sam'iyat? Erti sam'iyat ialah perkara-perkara yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia. Panca indera manusia iaitu seperti melihat, merasa, menyentuh dan sebagainya. Ia hanya dapat diketahui melalui Al-Quran serta hadis. Bermaksud sam'iyat ni kita dapat daripada ataupun kita ketahui daripada Al-Quran dan juga hadis. Dalil naqli mengenai sam'iyat ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaib. Surah Al-Baqarah yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Kita lihat di sini perkara-perkara yang ghaib merujuk kepada sam'iyat. Hukum beriman dengan sam'iyat ialah wajib. Keimanan kita kepada perkara-perkara sam'iyat dapat dijadikan asas membentuk diri menjadi seorang Muslim yang dikasihi dan diredai Allah. Mari kita fahami dan hayati. Di dalam Al-Quran dan hadis ada menceritakan perkara-perkara sam'iyat. Antaranya ialah alam barzakh. Pernah dengar alam barzakh? Merupakan alam kubur yang akan dihadapi oleh semua manusia sebelum dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Pada alam ini, manusia akan didatangi malaikat Munkar dan Nakir yang akan menyoal soalan-soalan kubur. Allah menjanjikan nikmat atau azab bergantung pada amalan semasa kita di dunia. Padang mahsyar pula ialah tempat berhimpun semua makhluk Allah setelah dibangkitkan daripada kubur. Manusia dan semua makhluk Allah akan dihidupkan semula dan berkumpul di padang mahsyar untuk menerima pengadilan atas perbuatan kita di dunia, sama ada baik atau buruk. Keadaan di padang mahsyar sangat dahsyat sehingga menimbulkan rasa gurun dan rasa takut serta cemas. Dalam sebuah hadis ada menceritakan keadaan matahari yang sangat terik berada hampir di kepala sehingga manusia ditenggelami peluh mereka sendiri. Para nabi, rasul dan orang yang soleh sahaja akan berada dalam keadaan aman dan tenang. Mizan ialah timbangan amalan yang akan dilalui oleh semua manusia. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maka beruntunglah. Tetapi jika timbangan amalan mereka ringan, mereka tergolong dalam golongan ahli neraka. Timbangan seseorang itu menjadi berat kerana amalan kebaikan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Sirat pula ialah titian yang merentangi neraka Jahanam yang akan dilalui oleh semua manusia. Hanya orang yang beriman dan bertakwa saja akan berjaya melintasi titian ini dengan selamat untuk menuju ke syurga. Hadis Nabi menggambarkan kepantasan melintasinya bergantung pada amal soleh semasa hidup. Ada yang melintasinya sepantas kilat. Ada juga yang tidak berjaya melintasinya lalu terjatuh ke dalam neraka. Mereka ini ialah orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Syurga, ya Allah,
berdoalah kita supaya dapat syurga. Syurga disediakan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Keadaan syurga digambarkan sangat indah, dipenuhi dengan kenikmatan. Terdapat taman-taman syurga yang indah dan mempersonakan dengan pancaran mata air dan sungai-sungai yang mengalir. Penghuninya menikmati rehat dengan sepuas-puasnya, menikmati pemandangan yang sangat indah dan ditemani oleh bidadari-bidadari. Penghuninya dipakaikan pakaian yang cantik daripada sutera serta dihiasi perhiasan daripada emas dan mutiara. Penghuni syurga juga akan dijamu dengan makanan dan minuman yang lezat serta mereka kekal di dalamnya. Neraka. Ya Allah, jauhlah kita daripada azab api neraka. Neraka disediakan kepada mereka yang tidak mentaati perintah Allah. Keadaan neraka digambarkan dalam Al-Quran dan hadis seperti keadaannya yang sangat panas dengan api yang marak menyala. Penghuninya berasa amat terseksa dan terlalu dahaga. Mereka diberi minuman seperti tembaga cair yang sangat panas. Kepanasan air ini menyebabkan muka-muka mereka hangus, terbakar dan ususnya terpotong-potong. Seterusnya, kesan beriman dengan perkara sam'iyat. Apa yang kita akan dapat sekiranya kita beriman dan percaya kepada perkara-perkara sam'iyat? Pertama ialah menjadikan kita manusia yang bertakwa. Yakin dengan keadilan Allah dan kekuasaannya, menginsafi azab di akhirat. Yang kedua pula ialah mentaati perintah Allah dan kita akan menjauhi perbuatan dosa. Istiqamahlah. Istiqamah bermaksud berterusan melakukan perkara yang baik. Ya, istiqamah melakukan ibadat fardu dan sunat, hindari maksiat dan sifat yang keji. Yang ketiga pula ialah menjadikan redha Allah sebagai matlamat hidup. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah panduan hidup. Mengisi masa dengan perkara yang berfaedah. Yang keempat pula ialah mendorong seseorang melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Membantu, memberi sedekah kepada yang memerlukan, bersikap pemurah dan dermawan. Seterusnya, melahirkan masyarakat yang sukakan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Kita hendaklah tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan bersama-sama mencegah kemungkaran. Rumusan pembelajaran kita pada hari ini, kita wajib beriman dengan perkara sam'iyat dan membuktikan keimanan kepadanya dengan istiqamah melakukan ibadat fardu dan memperbanyakkan amalan sunat serta menjauhi segala larangan Allah. InsyaAllah. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Syukran jazilan.